Bertemu kembali berentasan berita edisi 977. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Sejauh mana kebebasan badan kehakiman di Malaysia? Selepas UMNO menjadi PM, semakin rancak kluster mahkamah dibebaskan. Apabila sang tewas kini menjadi kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pertama hari ini adalah berkaitan tentang satu desakan yang dibuat terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pihak polis memberi penjelasan berhubung kehilangan barang kes rasuah yang melibatkan wang tunai berjumlah 6 juta dolar Amerika atau kira-kira 25 juta ringgit. Ramai yang berpandangan tindakan Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar mempertahankan Ketua SPRM yang sedang diserang Azam Baki bertentangan dengan kedaulatan undang-undang urus takbir yang baik, ketelusan, integriti dan accountability awam. Azam Baki ketika itu mendapat tekanan daripada orang awam supaya mengambil cuti rehat bagi memastikan bahawa tidak ada campur tangan dalam siasatan SPRM berikutan penangkapan 3 pegawai kanan SPRM kerana penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan berhubung kehilangan barang kes yang berjumlah 6 juta dolar Amerika milik bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia Hassanah Abdul Hamid. Ini sekaligus telah mencetuskan persepsi negatif dan kecurigaan orang awam terhadap campur tangan pada tahap tertinggi ketika pegawai SPRM yang didakwa terlibat dalam kehilangan barang kes telah direman 12 hari yang lalu dan SPRM hanya mengeluarkan kenyataan rasmi setelah tempoh reman berakhir. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berpendapat Azam Baki perlu mengambil cuti rehat memandangkan dia telah dilihat sebagai batu penghalang terhadap siasatan yang bebas dan mengikut lunas undang-undang tanpa rasa takut atau pilih kasih serta bebas daripada sebarang campur tangan. Bagaimana SPRM boleh dipercayai untuk menyiasat dirinya sendiri di atas kesalahan jenayah tersebut? Perkara ini juga perlu dikendalikan oleh pihak polis apabila kes kecurian tidak berada di bawah bidang kuasa SPRM tetapi dikendalikan oleh polis. Sekiranya demikian, SPRM tidak mempunyai hak untuk menyiasat kes rasuah polis yang perlu diserahkan kepada pihak polis untuk menyiasat dirinya sendiri, ujarnya. Dalam masa yang sama, Guan Eng menyifatkan skandal 6 juta dolar Amerika itu semakin menambah ketidakyakinan orang awam terhadap integriti dan kredibiliti SPRM untuk menjalankan siasatan kes rasuah secara bebas tanpa campur tangan. Semalam 28 September 2021, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kerajaan agar tidak mengulangi kesilapan lalu yang boleh menyebabkan kepercayaan terhadap institusi penting negara terhakis. Beliau berkata demikian ketika mengaitkan kes membabitkan 3 pegawai SPRM yang didakwa terlibat dalam siasatan curi barang kes melibatkan seorang ketua jabatan menilai 6 juta dolar Amerika itu. Kita bicara ni soal keselamatan negara. Bagaimana boleh kita jamin negara ini selamat kalau kita tak tahu institusi mana boleh dipercayai? Kuliah Madang Baru sebut pengalaman masa itu Pematang Pauh, sekarang Port Dickson. Itu tak apa. Saya ni senang. Sudahlah. Maafkan dan move on. Ya. Tapi janganlah sekarang berlaku lagi. Katanya ketika membahaskan RMK12 di Dewan Rakyat, peristiwa Anwar yang dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sebelum dipenjarakan dalam tragedi 1968 dikatakan menyebabkan kepercayaan terhadap institusi kehakiman negara terhakis khususnya dalam kalangan penyokongnya dan penggerak reformasi.
Selepas 20 tahun, Anwar bebas daripada episod keluar masuk penjara dan kembali ke pentas politik pada tahun 2018 setelah mendapat pengampunan penuh yang diperkenankan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima ketika itu. Mengulas lanjut, Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata, kes membabitkan salah laku pegawai SPRM itu perlu dikendalikan dengan lebih bebas demi memastikan penguatkuasaan dan pendakwaan lebih telus. Kalau kita ambil tindakan sambil lewat dan tanpa apa-apa kenyataan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, bagi saya ia tidak boleh diterima. Patut ada penjelasan tindakan luar daripada SPRM. Kalau ini yang berlaku kepada SPRM, apa yang hendak diharapkan kepada isu-isu besar lain? Oleh demikian, tanpa prasangka kepada sesiapa, pendakwaan harus bebas, katanya. Sebelum ini, Sidang Harian 16 September 2021, Pengerusi Pakatan Harapan itu menjelaskan amalan membanteras rasuah merupakan salah satu tonggak daripada pendirian parti tersebut dan juga Pakatan Harapan PH, malah perkara itu tidak boleh dikompromi. Barang diingat, walaupun memorandum persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik yang ditandatangani Kerajaan Persekutuan dan PH baru-baru ini tidak mengandungi pelan anti rasuah, namun ia tidak bermakna parti pembangkang akan berhenti memperjuangkannya. Tegas beliau, memorandum tersebut mempunyai klausa khusus yang menekankan terhadap prinsip urus takbir yang baik dan juga kebebasan badan kehakiman. Jom kita teliti secara bersama. Memorandum persefahaman yang ditekankan adalah tata kelola yang baik, good governance. Itu tidak mungkin berlaku kalau rasuah terus berleluasa. Seterusnya, kebebasan badan kehakiman yang ditekankan dalam salah satu peruntukan memorandum itu. Jadi adalah perlu dijelaskan kepada Transparency International Malaysia TIM bahawa sebenarnya membanteras rasuah itu salah satu pendirian kita semua sebagai penyokong PH. Ini antara hal yang memang menjadi asas dan tidak boleh berkompromi. Noktah. Jangan salahkan rakyat jika mereka mempunyai persepsi yang agak negatif terhadap ketelusan UMNO dalam mentadbir negara. Betulkah UMNO ingin menguasai Putrajaya untuk membantu survival rakyat ketika COVID-19 atau hanya untuk melepaskan kluster mahkamah yang selama ini membelenggu parti itu sebelum pilihan raya umum ke-15? Tidak perlulah rasanya disebut siapa yang dilabel dengan label sedemikian, kerana rata-rata rakyat sedia maklum parti yang kononnya keramat ini sebenarnya dipenuhi dengan DNA rasuah, kleptokrat dan kakistokrat yang selayaknya dilabelkan dengan label kluster mahkamah, sehingga menyaksikan presidennya kini hanya menepuk dahi melihat orang bawahannya menjadi Perdana Menteri dan bukan dirinya. Tapi rasanya itu tidak menjadi hal asalkan mereka akan dibebaskan seorang demi seorang dengan kuasa yang mereka ada. Kami tidak mempertikaikan kedaulatan undang-undang, tetapi campur tangan orang politik di Malaysia tidak pernah tidak berlaku dalam apa jua cabang pentadbiran. Itu satu fakta. Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini daripada tuduhan gagal mengisytiharkan wang RM2 juta diterima daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia selepas pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa pihaknya bersetuju menarik balik kesebuah pertuduhan selepas Ahmad Maslan membayar kompaun RM1.1 juta. Sehubungan itu, Hakim Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh melepas dan membebaskan Ahmad daripada sebuah pertuduhan. Terdahulu, Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq dalam kenyataan berkata proses penyelesaian itu dibuat mengikut undang-undang melalui proses yang telus dan teratur. Penyelesaian ini bukan pengakuan bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan terhadap anak guam. Proses penyelesaian ini tiada kaitan dengan apa-apa faktor politik atau membabitkan mana-mana orang, agensi siasatan dan pendakwaan, katanya. Untuk rekod, Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 61 tahun, yang juga Naib Presiden UMNO, mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 di hadapan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara 21 Ogos lalu. Ahmad, yang juga Setiausaha Agong UMNO dan Ahli Parlimen Pontian, pada 24 Ogos lalu mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dua pertuduhan itu ialah gagal mengisytiharkan RM2 juta diterima daripada Datuk Seri Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan memberi pernyataan palsu
kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pada 21 Januari tahun lalu, beliau didakwa melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan cara tidak melaporkan pendapatan sebenar yang berjumlah RM2 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri itu kepada LHDN dalam borang nyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2013 yang bertentangan dengan Seksyen 113-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967. Beliau didakwa menerima wang tersebut yang dipercayai sebagai hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang melalui cek M Islamic Bank Berhad bertarikh 27 November 2013 dan cek tersebut telah ditunaikan sendiri oleh Ahmad pada hari yang sama, lapor awani. Perbuatan itu didakwa dilakukan di LHDN Cawangan Duta, Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim pada 30 April 2014 mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Ahmad didakwa memberi pernyataan palsu kepada SPRM semasa percakapannya dirakam oleh pegawai penyiasat SPRM iaitu Ketua Penolong Kanan Penguasa Muhammad Zairi Zainal mengenai isu itu di bilik sidang media bangunan Parlimen Jalan Parlimen antara 2.45 dan 3.30 petang pada 4 Julai 2019. Ahmad didakwa mengikut Seksyen 32-8-C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM3 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini, perbicaraan kes itu ditetapkan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Suzana Hussein bermula 5 Julai lalu. Bagaimanapun, kes tersebut dipindahkan ke Mahkamah Tinggi selepas Hakim Colin Lawrence Sequeira membuat keputusan membenarkan permohonan Ahmad untuk memindahkan kesnya dari Mahkamah Session. Mahkamah memutuskan demikian atas alasan antaranya terdapat persoalan undang-undang serius yang timbul terutama dalam pertuduhan dihadapi anak guamnya di bawah Seksyen 32 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu nampaknya turut menarik perhatian warganet atau lebih mudah disebut sebagai rakyat Malaysia. Ratus-ratus rakyat secara menyindir mengucapkan tahniah ekoran tindakan pihak pendakwaan menarik balik kesemua pertuduhan selepas Ahmad membayar kompaun RM1.1 juta. Dah ramai sangat jerung dibebaskan. Komen pengguna Facebook Khairul Azhar. Tidak kurang juga yang mengaitkan durian runtuh yang diterima Ahmad hari ini dengan Kerajaan Melayu Islam yang sekarang diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ada juga yang menyifatkan ianya sebagai satu keberkatan ketika bersama kerajaan Islam. Sehubungan itu, warganet juga menyifatkan apa sahaja boleh berlaku apabila kuasa sudah berada dalam genggaman. Ada kuasa, kebal jadinya. Serentak dengan keputusan terhadap Ahmad, perkataan UMNO juga muncul menjadi tersohor kini di Twitter dengan 1,587 ciapan setakat tengah hari tadi. Mungkin inilah harga sebuah pengkhianatan UMNO kepada Bersatu. Patutlah beria-ia benar mereka menjatuhkan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Seusia sebulan menjadi kerajaan, seorang demi seorang kluster mahkamah bebas dan dilepaskan. Tahniah UMNO. Mungkin juga ini merupakan harga yang perlu dibayar oleh Bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton tahun lalu. Selepas ini, kita bersedia untuk mendengar berita gembira tentang kes Zahid Hamidi dan Najib Razak pula. Sabar, sama-sama kita nantikan. Sesungguhnya persinggahan pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang sangat besar dan menyakitkan dalam kehidupan serta kelestarian nyawa manusia. Virus ini ibarat pembunuh senyap yang telah membunuh segala-galanya, termasuk hak untuk hidup bahagia dan harmoni. Ekonomi merudum, pelabur lari lintang pukang ke negara jiran serta meragut kestabilan hidup rakyat. Tahukah para penonton, sejumlah 10,317 individu diisytiharkan bankrupt sejak pandemik COVID-19 melanda negara pada Mac 2020 sehingga Julai tahun ini. Mengikut statistik yang dikeluarkan Jabatan Insolvensi Malaysia MDI, Selangor merekodkan individu paling ramai direkodkan bankrupt iaitu 2,555 orang. Manakala Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula merekodkan selama 1,288 orang bankrupt dalam
dalam tempoh tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat turut memaklumkan 1,246 syarikat berdaftar telah terpaksa gulung tikar dalam tempoh sama. Statistik itu dinyatakan Perdana Menteri sebagai menjawab soalan Lim Lip Eng, PH Kepong, yang ingin tahu bilangan syarikat yang telah gulung tikar dan data pekerja diberhentikan mengikut negeri-negeri bagi tahun 2020 dan 2021. Lip Eng turut bertanyakan apakah bantuan ekonomi kerajaan khusus bagi pengusaha yang menamatkan perniagaan dan pekerja hilang kerja akibat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang berpanjangan dan tidak berkesudahan. Menjawab soalan tersebut, Perdana Menteri berkata kerajaan tidak menyediakan bantuan khusus untuk peniaga yang menamatkan perniagaan. Sebaliknya, mengambil pendekatan memberi bantuan dan insentif untuk menyokong kelangsungan perniagaan mereka. Sehubungan itu, pelbagai program dan inisiatif telah dilaksanakan melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi dan bantuan keuangan yang telah diumumkan dengan fokus untuk menyokong perniagaan mereka dan melindungi rakyat. Katanya, dalam keazaban dan penderitaan rakyat yang semakin meruncing itu, kita sebagai rakyat Marhain mula merasa sakit hati dan sangat tertampar dengan kerakusan kerajaan baharu ciptaan Ismail Sabri membelanjakan wang atau dana milik rakyat dan pembayar cukai untuk perkara yang tidak diperlukan ketika ini. Terkini, Dewan Rakyat dikejutkan dengan beberapa kenyataan yang mengecewakan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa kos pengubahsuaian serta menukar perabot baharu di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang mencecah RM470,000 sepanjang tahun 2020 dan 2021. Kos ubah suai sahaja sebanyak RM380,000 telah dibelanjakan, manakala kos penukaran perabot pula mencecah RM90,000. Ianya telah diberikan tender kepada kontraktor Puncak Interaktif Sendirian Berhad. Kenyataan itu sebagai menjawab pertanyaan lisan daripada Ahli Parlimen Segambut Hannah Yop. Ismail Sabri juga memberitahu pejabat menteri dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak telah membelanjakan RM145,977 untuk pengubahsuaian, manakala RM254,733 pula dibelanjakan untuk pembelian perabot baharu. Tambahnya sebanyak RM92,870 pula telah dibelanjakan untuk pengubahsuaian pejabat Timbalan Menteri Undang-Undang, di mana RM10,000 pula dibelanjakan untuk pembelian perabot baharu. Di saat rakyat menderita untuk kelangsungan hidup mereka, hilang pekerjaan dan banyak syarikat yang gulung tikar, nampaknya kerajaan bukan main rancak menggunakan dana rakyat untuk bermewah-mewah dengan alasan dangkal dan tidak masuk akal. Tahukah anda, pengubahsuaian RM30 juta di Seri Perdana, kediaman rasmi Perdana Menteri, diperlukan untuk memastikan keselamatan dan juga untuk menjaga imej negara semasa lawatan oleh orang kenamaan. Penjelasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah sebagai respons kepada Datuk Mahfuz Omar, Pokok Sena PH, meminta kewajaran untuk perbelanjaan pada masa rakyat terjejas kerana wabak COVID-19. Dalam jawapan di Parlimen, Perdana Menteri mengatakan bahawa pengubahsuaian itu merangkumi kerja pendawaian elektrik dan mekanikal serta kerja sistem penghawa dingin dan modifikasi struktur ke blok kediaman rasmi. Perabot lama dan usang diganti sesuai dengan status Seri Perdana, katanya. Dia mengatakan bahawa kemajuan pengubahsuaian telah pun mencapai 60% pada 31 Ogos lalu. Sesungguhnya apa yang berlaku ini sangat menghiris hati rakyat. Tolonglah Menteri Keluarga Malaysia sekalian, jangan ingat dengan bantuan RM200 untuk BKC itu membawa makna halal untuk kalian menjarah dan menggunakan duit rakyat sesuka hati kalian. Rakyat sanggup mencuri demi sesuap nasi, sanggup dipenjara kerana mencuri susu anak, sanggup kibarkan bendera putih, meletakkan maruah ke tepi demi mendapatkan bantuan untuk hidup. Tolonglah wahai kerajaan Tebuk Atap, jadilah lebih rasional dan sensitif. Kalian bukan main berseronok ubah suai itu dan ini sehingga berpuluh juta. Bayangkan jika duit pembayar cukai tersebut digunakan untuk membantu rakyat dan mereka yang sangat terkesan dengan pandemik ini. Ramai mana mereka yang terseksa akan terbela. Kalian jawablah sendiri di hadapan Allah di hari pembalasan nanti. Sudahlah kalian kalah pilihan raya, jadi kerajaan, kemudian berlagak macam Belanda dapat tanah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Sewazi Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.
mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.